Masjid. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kos baik pulih sebanyak 13 kediaman penduduk yang terjejas teruk akibat ribut di Tanjung Sedili, berdekatan Kota Tinggi Johor pada Jumaat lepas akan dibiayai oleh Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar menerusi laman Facebook rasmi baginda telah menitahkan supaya kerja-kerja pembaikan melibatkan 13 kediaman berkenaan dimulakan segera. Sultan Ibrahim turut menitahkan agar Meja Cina Datuk David Wong untuk mendapatkan maklumat terperinci daripada Pegawai Daerah Kota Tinggi Hazina Jalil berhubung jumlah keseluruhan kediaman yang terjejas teruk. Universiti Teknologi Petronas UTP dan Jerman Malaysia Institute GMI menawarkan program asasi GMI UTP bagi sesi pengambilan bulan Julai 2021 kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau O-Level. Dalam satu kenyataan, UTP memaklumkan bahawa ia merupakan program selama setahun yang diperkenalkan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di universiti dan akan menjalani program asasi mereka di kampus GMI di Kajang, Selangor. Selain itu, GMI juga memberikan akses kepada kurikulum yang diiktiraf oleh UTP Malaysia Qualification Agency bagi pengajian asasi. Hospital khas COVID-19 yang dirancang dan dibina institusi Myanmar dengan kerjasama Jawatankuasa Pengumpulan Dana Bantuan Kesihatan Awam dan Pembangunan Bandar Mandalay mula menerima pesakit. Hospital yang dibina atas penyelarasan Konsulat Awam Cina di Mandalay itu mempunyai 204 buah katil dan dilengkapi kemudahan perubatan, 64 buah mesin elektrokardiograf, 12 unit alat bantuan pernafasan dan katil khas yang disumbangkan Kunming wilayah Yunnan Cina. Pada 23 Julai lepas, Konsul Cina Chen Chen mewakili Konsulat Awam Cina serta syarikat Cina di Myanmar menyumbang kepada hospital terbabit untuk membeli alat perubatan guna habis. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 19 Mei 2012, Majlis Kesyukuran Pusat Pengajian Warga Emas Dar As-Sakinah yang berlangsung di Kampung Sungai Penchala, Damansara, Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Encik Ismail bin Porjo selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Dalam ucapannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Engineer Mazlan bin Ismail yang telah mewakafkan rumah untuk dijadikan pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas tersebut akan menjadi medan kepada mereka yang berkeinginan mendalami ilmu agama. Bagi orang ramai yang berumur 55 tahun ke atas yang berminat untuk mengikuti kelas adalah dialu-alukan datang ke Dar As-Sakinah kerana ia menyediakan pengajian secara harian. Bagi meraihkan golongan warga emas yang mengikuti pengajian di Dar As-Sakinah, majlis penyampaian kitab pengajian turut diadakan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa
ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam berasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. 20 tahun IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemakan saya Nur Hayati Paradi hari ini untuk Aspirasi 10.1 edisi Selasa. Alhamdulillah 27 Julai 2021 dah menghampiri ke hujung-hujung dah bulan Julai, nak masuk bulan Ogos, dan dalam kalender Islam juga dah kita menghampiri ke bulan Muharram, tahun baru untuk kalender Hijriah, insya-Allah. Apapun, saya Nur Hayati Paradi mengucapkan terima kasih pada semua sahabat pendengar. Ucapkan terima kasih juga untuk rakan di unit berita sebentar tadi, Haji Ahmad Nazri Mak Yusof, dan juga perkongsian warna pagi bersama menerusi perkongsian tadi kita ada Hazwan Syah dan juga Haji Sufian Amrin. Dan terima kasih juga pada penerbit mereka, Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan Yati, insya-Allah sama-sama kita meriahkan lagi hari Selasa kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, berfaedah dan berguna untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maka kita mulakan dengan syariah dan perundangan. Kejap lagi bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, singkatannya Syara IKIM, yang mana akan sambung lagi berkenaan dengan pluralisme agama, asas-asasnya dan implikasinya kepada pemikiran umat Islam. Sangat penting kerana kali ini Encik Asam akan bawakan bahagian kedua untuk tajuk kecilnya ataupun fokusnya tentang bukti kebenaran agama Islam, untuk kita sama-sama faham supaya kita nantinya bila ada orang mengatakan sesuatu tentang Islam, kita tahu apakah hujah yang nak kita bawakan. Bersama-sama kita nak mempertahankan agama kita, kan? InsyaAllah untuk anda sama-sama ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, awal ini sebelum kita nak bersama dengan Cik Asham kejap lagi, kita bersama terlebih dahulu menerusi perkongsian daripada Amar, untuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada barisan hadapan kita yang bertungkus lumus. Saya kira dah masuk tahun yang kedua dah mereka non-stop, tak berhenti memperjuangkan negara kita untuk bebas daripada COVID-19. Kita doakan kesejahteraan mereka, kita doakan mereka dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Moga-moga kita semua bebas daripada COVID-19. Teruskan kesetiaan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau bagai rembulan menyinari kegelapan, menyimbah cahaya membingkis kasih harapan. Bakti yang dicurahkan buat insan yang memerlukan. Teguh jiwamu walau diri yang menjadi taruhan. Mulianya hati engkaulah wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti. Oh terima kasih barisan hadapan, segala jasa dan baktimu moga dirahmati selalu. Oh terima kasih barisan hadapan, semua pengorbananmu itu tak dapat dihitung dengan jemariku. Dan keinginan
wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti. Oh terima kasih barisan hadapan segala jasa dan baktimu, moga dirahmati selalu. Oh terima kasih barisan hadapan, semua pengorbananmu itu tak dapat dihitung dengan jemariku. Dan keikhlasanmu diganjari Tuhan syurga abadi. Mengiang selamanya, inilah doa kami. Kau bagai rembulan menyinari kegelapan, menimpa cahaya membingkis kasih harapan. Bakti yang dicurahkan buat insan yang memerlukan. Teguh jiwamu walau diri yang menjadi taruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Bisir. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, Kompleks Surah Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, dewan komuniti, bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencurah-curah menanti anda di akhirat nanti. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Penerima bantuan sari hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun.
Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan di peringkat asasi diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan September 2021. Syarat kelaikan: minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman Sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan masanya untuk kita bersama menerusi rancangan pertama dalam aspirasi edisi Selasa. Tak dan tak bukan, kita ada rancangan syariah dan perundangan. Dan pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kita ada Encik Muhammad Asham Ahmad, yang merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Encik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Cik Asham kerana bersama kami sekali lagi untuk perkongsian syariah dan perundangan yang mana dinantikan ramai kerana kita membincangkan tentang pluralisme agama, asas-asasnya dan implikasinya kepada pemikiran umat Islam. Dan hari ini insya-Allah Cik Asham akan sambung untuk bahagian yang kedua, bukti kebenaran agama Islam. Untuk sahabat-sahabat rakan pendengar yang dengarkan ikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, silalah share supaya kita sama-sama dapat menjadi umat Islam yang sama-sama nak menjaga agama kita menerusi kefahaman kita, insya-Allah. Awalan ini sedikit mukadimah daripada Encik Asham, apa yang bakal kita bincangkan berkenaan dengan kali ini, minggu ini, apa yang dimaksudkan dengan kekuatan jalan yang menyampaikan suatu agama kepada kita. Silakan Encik Asham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanti, para pendengar rancangan syariah dan perundangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada minggu yang terakhir. Maksud saya minggu terakhir untuk giliran saya. Jadi kita telah bersiaran daripada bulan Jun sehingga ke akhir bulan Julai ini. Jadi hari ini adalah merupakan siri yang ke-9 perbincangan kita tentang pluralisme agama. Dan kita sudah sampai kepada kemuncak perbincangan. Kalau kita menafikan pluralisme agama, dan kita mengisbatkan, kita menegaskan bahawasanya satu-satunya agama yang benar itu adalah agama Islam. Dan itulah satu-satunya agama yang ditanzilkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi sudah tentulah orang akan bertanya, apa buktinya? Apa bukti yang menunjukkan bahawasanya agama Islam itulah yang sepatutnya menjadi ikutan, yang sepatutnya menjadi pegangan kita semua. Jadi macam mana kita nak jawab ni kepada orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya
orang-orang yang menyangka semua agama ini sama saja. Jadi kita mesti menjawab kepada mereka dengan secara bijaksana dan berhikmah. Jadi saya memetik di sini, merujuk di sini bagaimana cara Syekh Yusuf An-Nabhani menangani persoalan ini. Jadi beliau menyatakan, kalau kita nak tahu sesuatu agama itu benar atau salah, tahu satu agama itu patut menjadi pegangan kita atau tidak, kita tengok pada 3 perkara. Yang pertama, kita tengok isi kandungan agama itu sendiri. Apa yang agama ni ajarkan? Adakah dia mengajar benda yang baik? Adakah ajarannya itu lengkap? Bagaimana dengan amal ibadatnya? Macam mana dengan hukum hakam yang berkaitan dengan muamalat, hubungan sesama manusia? Ada ke tidak? Macam mana hukum hakamnya yang berkaitan dengan jenayah, kaitan dengan jual beli, kaitan dengan berbagai-bagai perkara hubungan antara bangsa? Ada ke tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyampaikan? Adakah orang yang menyampaikannya ni orang yang kita boleh percayai? Kerana kalau asas sama ada kita percaya atau tidak agama ini memang tanzil datang daripada Allah, kita kena tengok siapa yang menyampaikannya itu. Rasulnya. Siapa Rasulnya? Apakah sifat-sifatnya? Apakah bukti kebenarannya? Kerana bukti kebenaran seorang Rasul itu adalah pada mukjizatnya. Apakah mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran Nabi yang membawa Islam itu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula kita bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi kali ini mestilah dikaji. Yang ketiga dan yang terpenting adalah kekuatan jalan penyampaiannya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana agama itu boleh sampai kepada kita. Kerana sudah tentulah kita tidak berjumpa sendiri dengan nabi-nabi ini. Kita tak jumpa dengan Nabi Musa, kita tak jumpa dengan Nabi Isa, kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana agama ini boleh sampai kepada kita? Apakah jalan, apakah sanad yang menyampaikan kita kepada agama Yahudi? Bagaimana kita tahu tentang agama Yahudi? Bagaimana kita tahu tentang agama Kristian, Nasrani? Dan bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Inilah yang dimaksudkan dengan soalan Yati tadi. Kekuatan jalan penyampaian. Maknanya, adakah jalan yang menyampaikan kita kepada agama ini kuat? Sehingga dengan sebab itu datang kepada kita keyakinan. Ini betul ni. Maknanya tidak ada keraguan padanya. Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang pertama itu, yang kedua itu adalah Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini tiada keraguan padanya. Maka layaklah ia menjadi hudal lil muttaqin. Maknanya layaklah dia jadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Ialah bagaimana sesuatu yang meragukan boleh jadi petunjuk. Sesuatu itu hanya boleh jadi petunjuk kalau sekiranya dia tidak meragukan. Kalau kita sendiri pun, betul ke ni? Betul ke ni daripada Allah? Betul ke Quran ni daripada Allah? Kerana persoalannya timbul, betul ke Bible itu daripada Allah? Betul ke Taurat yang ada sekarang ni, yang dipanggil Torah tu, daripada Allah? Ataupun sebahagiannya sahaja, ataupun sudah masuk di dalamnya berbagai-bagai perkara lain, perkataan lain yang datang daripada manusia. Manakala sebahagian daripada isi kandungan telah dibuang.
sekiranya begitu dan seperti yang telah berlaku dalam sejarah, direkodkan dalam sejarah, perkara itu sememangnya berlaku kepada kitab-kitab yang terdahulu itu, maka di sana timbul keraguan. Jadi kenapa kita nak berpegang kepada sesuatu yang ragu sedangkan kita ada sesuatu yang meyakinkan. Jadi ini kita nak bahaskan di sini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kekuatan, jalan penyampaian yang lebih kuat, jalan penyampaian yang lebih lemah? Apa maksudnya? Jadi kita lihat, selain daripada mukjizat yang kita sebut sebagai sesuatu yang dikurniakan oleh Allah kepada para nabi sebagai bukti kebenaran mereka, kita juga kena memastikan bagaimana sesuatu agama itu disampaikan daripada satu generasi kepada satu generasi. Nak sampai pada kita pada zaman Nabi Muhammad itu berapa generasi itu? 1400 tahun. Lama. Kalau 100 tahun itu 4 generasi, kita kalilah berapa banyak generasi itu. Kenapa? Kerana agama itu sampai kepada kita melalui perkhabaran, narration, perkhabaran. Bahkan apa yang kita katakan mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran Rasul itu sendiri pun, macam mana kita tahu? Kita tengok sendiri ke? Tidak. Kita tahu mukjizat itu melalui perkhabaran. Jadi sama ada kuat ataupun lemahnya sesuatu perkhabaran itu akan menentukan tinggi ataupun rendahnya keyakinan seseorang terhadap isi kandungan agama itu. Kita nak percaya agama ni benar, kita kena tengok macam mana boleh sampai kepada kita. Kalau pun sekiranya agama ini asalnya benar, memang benar, diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Musa, akan tetapi masalahnya bila dah sampai kepada kita ni, mungkin dia sudah korup. Mungkin dia sudah dipinda. Mungkin dia sudah ditambah-tambah. Apatah lagi apabila teks yang asalnya itu sudah tiada lagi. Bila teks yang asal itu sudah tiada lagi, apa yang ada sekarang bukannya apa yang ditanzilkan kepada Nabi Isa ataupun Nabi Musa, tetapi adalah merupakan teks-teks yang sudah diragui, sudah bercampur aduk. Maka itu yang menyebabkan timbul keraguan. Bukan kita kata semuanya bohong, tetapi apabila sesuatu yang dikatakan benar itu sudah bercampur, maka menimbulkan keraguan. Kalau kita bercampur, kita tak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang dicampur. Jadi begitu, maka timbul keraguan. Jadi sebab itu penting untuk kita menyelidiki bagaimana sesuatu perkhabaran itu, khususnya perkhabaran berkaitan dengan agama, sampai kepada kita. Jadi kalau perkhabaran itu tak betul, maka ia adalah fake news lah. Seperti yang kita duk cakap sekarang, fake news. Apa jadi kalau kita berpegang dengan fake news? Maka banyak masalah akan timbul. Apatah lagi kalau fake news itu berkait dengan agama, berkait dengan Tuhan, berkait dengan amal ibadat, berkait dengan nasib akhir kita. Tentunya lah kita nak kena pastikan authenticity, kesahihan apa yang kita terima itu. Jadi bila kita cakap tentang perkhabaran, sesuatu perkhabaran itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Oleh itu, kekuatan sesuatu perkhabaran itu hendaklah diuji sebelum kita nak terima ataupun tidak. Jadi bagaimana kekuatan sesuatu jalan perkhabaran itu ditentukan? Macam nak uji. Yang pertama, macam mana nak uji dia? Yang pertama kita lihat dari segi masa. Iaitu zaman berlakunya apa yang dikhabarkan itu. Jadi kalau lebih dekat zaman itu, maka lebih kuatlah kebenaran perkhabaran itu berbanding dengan perkhabaran yang berlaku kepada sesuatu yang berlaku lama masa dahulu. Sesuatu yang berlaku 2 hari yang lepas dikhabarkan kepada kita. Tentulah lebih kuat perkhabaran itu berbanding dengan sesuatu yang berlaku 200 tahun lepas.
Kenapa? Yang berlaku 2 hari lepas, mungkin saksi-saksi dia ada lagi. Kalau kita nak tanya boleh. Kita boleh cari kan. Tapi sesuatu yang berlaku 200 tahun dulu, mana ada saksi lah. Mana ada saksi lah yang hidup. Kalau ada bukti-bukti yang lain, mungkin dokumen-dokumen, kita nak kena pergi cari. Maka dua tu dari segi tu, tentulah perkhabaran yang berlaku dekat itu lebih kuat daripada perkhabaran sesuatu yang berlaku lama dah. Jadi dari segi tu, ternyata Islam itu yang paling baru. Islam baru dalam 1400 tahun. Agama Kristian lebih pada 2000 tahun. Dan agama Yahudi, tempoh perkhabaran, dari segi tempoh perkhabarannya itu sudah sampai kepada kita itu dalam 4000 tahun. Dari segi itu, dari segi masa, Islam itu lebih dekat, lebih baru, lebih terkini. Yang kedua, kita kena lihat juga bukan setakat dari segi masa itu, dari segi keboleh percayaan periwayat. Maknanya siqah, ada istilah gunakan siqah atau tak siqah. Maknanya periwayat ni boleh percaya. Siqah tu maknanya seorang yang boleh dipercayai. Seorang yang ada integriti dari segi moralnya, dari segi akhlaknya, dari segi ingatannya. Jadi sesuatu riwayat, sesuatu perkhabaran yang datang kepada seorang yang ada integriti yang tinggi. Ini segi prinsip, tentulah lebih kuat daripada seseorang yang orang tak percaya. Orang yang dia ni selalu berbohong. Dia ni cakapan dia tu kalau dia cakap 10, mungkin 2, 3 yang boleh pakai. Jadi kalau orang yang macam tu dia punya reputasinya, bagaimana kita boleh terima apa yang dicakapkan, pandangannya? Macam mana kita boleh terima perkhabarannya, apa yang dia cakapkan itu? Itu yang kedua, dari segi sifat periwayat tu, boleh percaya ke tak boleh percaya. Istilahnya digunakan siqah. Siqah ke tak siqah, ini istilah dalam ilmu hadis. Yang ketiga, kekuatan dari segi jumlah periwayat. Maknanya ramai lawan sikit. Yang tadi dari segi kualiti periwayat tu. Kualiti periwayat tu, ada periwayat tu memang dia tu baik orangnya, tapi ingatan dia tu kurang. Dia mudah lupa. Jadi itu pun diambil kira. Apatah lagi kalau dia tu memang pembohong. Siapa yang akan terima pandangan dia? Jadi yang ketiga ni, kekuatan dari segi jumlah periwayat. Di mana sesuatu perkhabaran yang disandarkan kepada jumlah periwayat yang lebih ramai, dikira lebih kuat dan lebih berwibawa berbanding dengan suatu perkhabaran yang dibawa oleh jumlah periwayat yang sedikit. Ini satu khabar ni bawa berapa? 10 orang. 10 orang cakap benda yang sama. 10 orang cakap bahawasanya di kawasan ini telah berlaku kematian kes COVID. Macam tu. Tapi ada satu khabar lain, hanya dibawa oleh seorang dia. Orang lain tanya, kita tak orang lain tak ada dengar. Dia kata di tempat dia 100 orang mati COVID. Berita yang sebegitu besar, tapi dia seorang je riwayat, tapi tak ada orang lain. Jadi tentulah riwayat yang datang daripada 10 orang itu lebih kuat berbanding dengan suatu riwayat ataupun perkhabaran yang dibawa oleh seorang saja. Okey. Jadi apabila sesuatu perkhabaran itu mencapai satu tahap ramainya orang sampaikan itu, sehingga mustahil akal kita terima bahawasanya khabar itu bohong. Maknanya ini dinamakan apa dia? Khabar mutawatir. Itu istilahnya mutawatir. Apa maksud mutawatir? Sesuatu perkhabaran yang dibawa oleh sejumlah yang ramai manusia, daripada satu generasi kepada satu generasi, sampailah kepada kita, sehingga mustahil pada akal kita untuk membayangkan
bahawasanya mereka ni semua ni berpakat nak tipu kita. Pakat nak tipu kita. Contohnya apa? Contohnya Yati pernah pergi ke Mekah? Belum lagi. Belum. Tapi Yati tahu dah ada tempat nama Mekah. Tahu? Macam mana tahu? Sebab memang ada gambar. Yati tak tengok. Yati tak tengok sendiri kan? Yalah tak pernah pergi. Jadi tahu macam mana? Tahu daripada perkabaran orang, cerita-cerita orang. Itu maksud kita. Dan Yati rasa dia orang ni bohong kat Yati ke tak? Tak. Pasal apa? Sebab memang semua orang cakap macam tu. Orang Islam ke, hatta orang bukan Islam pun percaya. Walaupun dia tak percaya kepada Islam, dia percaya ada tempat namanya Mekah. Dan ada seorang Nabi namanya Muhammad, kuburnya di Madinah. Macam mana kita tahu? Itu daripada perkhabaran yang mutawatir. Kita tak beriman kepada Nabi Muhammad ke, kita beriman ke, kita tak boleh nak nafikan wujudnya dia. Sebagaimana kita tahu wujudnya Fir'aun, betul tak? Betul. Kita tahu wujudnya Iskandar Zulkarnain. Kita tahunya wujud kerajaan-kerajaan purbakala yang dulu ada, sekarang dah tak ada. Tapi dulu ada. Tapi macam mana kita tahu? Kita tahu melalui khabar mutawatir. Maknanya perkhabaran yang sampai kepada kita dengan suatu jumlah yang ramai sehingga mustahil pada akal untuk kita kata mereka ini semua berpakat ramai-ramainya, janji sama dia nak bohong kepada kita. Tak. Itu tak boleh berlaku. Ini dimaksudkan dengan khabar mutawatir. Dan Al-Quran itu termasuk di dalam kitab yang memiliki sanadnya mutawatir. Tak ada keraguan. Maknanya bayang, tak ada keraguan padanya. Sebab itu sebut la raiba fihi. Bagaimana? Zaman Nabi itu bila Rasulullah wafat ada 150,000 sahabat. Ini nama semua ada. Dan yang hadir haji wida itu 120,000. 120,000 orang. Bukan seorang dua. Jadi kita bayangkan kalau 120,000 orang ni seorang ada 10 murid. Kalau hanya 10, bayangkan. Seorang ni mengajar 10 orang. Seorang ni mengajar 10 orang. Maknanya pada mereka itu diturunkan Al-Quran. Pada mereka itulah mereka itulah yang meriwayatkan hadis-hadis tentang agama Islam. Turunnya Quran kepada mereka. Kemudian daripada 120,000 turun pula kepada tabi'in. Jumlahnya tentulah berganda-ganda. Betul. Berganda-ganda daripada 120,000 ni. Kemudian tabi'in pun begitu juga. Itu riwayatnya. Sehinggalah sampai kepada kita. Dan termasuk dalam riwayat itu adalah apa yang ditulis. Jadi Quran itu bukan hanya semata-mata diriwayatkan dalam bentuk lisan, dalam bentuk fikiran, akal, hafalan, tetapi juga ditulis. Maka berapa banyak yang ditulis itu? Ditulis dan disebarkan. Ada cetak sehingga dan dicetak sana. Sekarang dicetaklah. Dulu ditulis tangan. Di setiap tempat itu semua ada naskah masing-masing. Ada orang menghafalnya, ada orang yang menulisnya. Semua sama. Dan kalau kita bandingkan, kita tengok Quran di Iran, bandingkan Quran di Arab Saudi, bandingkan Quran di Mesir, bandingkan dengan mushaf di Turki, di China, di mana pun, ada perbezaan ke tidak? Ada. Tak ada. Sama. Quran itu saja. Tapi bila kita sebut kitab-kitab agama yang lain ni, agama Yahudi dan Nasrani, maka di sana timbul versi-versi. Versi yang berbagai. Edisi-edisi yang berbagai. Dan mereka sendiri yang bergaduh antara satu sama lain. Yang ni sebahagian daripada Bible ke tidak? Yang ni kata bukan, yang ni kata ya, Protestan kata ni je, Katolik kata yang ni juga masuk. Jadi mereka sendiri tidak bersepakat tentang yang mana yang mereka maksudkan dengan Bible itu. Maka itu sendiri sudah menunjukkan kepada apa? Kepada keraguan. Dan tidak demikian halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu hatta kepada huruf-hurufnya itu pun. Yang kita tak mampu nak mentafsirkan maknanya. Alif, Lam, Ra. Dia adalah tafsirannya. Tetapi Nabi sebut Alif, Lam, Ra. Maka yang itu yang Nabi sebut, yang kerana itulah yang ditanzilkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka yang itulah yang diriwayatkan sehingga sampai kepada kita. Kita faham ke, kita tak faham ke, yang disebut permulaan itu alif lam ra. Permulaan surah ni ada alif lam mim. Ada yang ni alif lam mim sad, ada kaf ha ya ain sad. Itu bukan perkataan, itu huruf. Jadi kenapa? Begitu ia diriwayatkan, tak ada yang khilaf. Tak ada yang kata di Iran yang tak ada huruf kaf. Yang ni tak ada huruf alif. Lam dengan mim aja. Tidak berlaku sedemikian. Kenapa? Kerana Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang diturunkan sememangnya untuk manusia sehingga ke hari kiamat. Dan Allah telah janjikan dia akan dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan peringatan ini, Al-Quran. Macam mana dia boleh jadi peringatan kalau ia sendiri pun sudah mengandungi keraguan. Wa inna lahu lahafizun. Kami janji kamilah yang akan memeliharanya. Jadi Allah telah janji, dah garanti bahawasanya Al-Quran itu dijamin ketulenannya, kesuciannya sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Okey. Jadi bagaimana sifatnya perkhabaran yang kita terima tentang kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam? Itu lepas kita mencari khas kita. Boleh ke? Ya, boleh. Untuk anda rakan pendengar nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan bagaimana sebenarnya sifat perkhabaran yang kita terima tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang agama Islam, kita akan kongsikan lepas kita mencari khas ketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Muhammad Mustafa
Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad, bukan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini Cik Asam bawakan tajuk pluralisme agama, asas-asasnya dan implikasinya kepada pemikiran umat Islam, dan secara spesifik Cik Asam ceritakan tentang untuk bahagian kedua bukti kebenaran agama Islam. Tadi Cik Asam dah kongsikan juga tentang pada kita tentang perkhabaran yang benar itu, bagaimana ciri-cirinya. Ada 3 ciri-ciri tadi, Alhamdulillah. Dan sekarang kita nak tahu juga Encik Asam, bagaimana sebenarnya bagaimana sifatnya perkhabaran yang kita terima tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan juga agama Islam. Mungkin kalau boleh kita terangkan, silakan. Ya, jadi kita sebut saja tentang perkhabaran. Ya, tentang perkhabaran, bagaimana sesuatu perkhabaran itu dinilai, iaitu dari segi masa, jarak masa khabar itu. Yang kedua dari segi kualiti periwayatnya tu. Yang kualiti periwayatnya tu. Yang ketiga dari segi kuantiti periwayat, berapa ramai. Jadi kita dah huraikan itu. Jadi bagaimana dengan Islam? Bila kita lihat dari segi perkhabaran yang menyampaikan kita pada Islam, dari segi masa, seperti yang saya sebutkan tadi, jarak masa di antara zaman Nabi Muhammad berbanding dengan zaman Nabi Isa dan Nabi Musa itu jauh lebih dekat. Itu paling dekat. Itu jelas. Dari segi kekuatan periwayatan pula, kita dapati terlalu banyak riwayat yang sahih yang mengkhabarkan tentang bukti kebenaran Nabi Muhammad daripada satu generasi kepada satu generasi, bersama dengan catatan-catatan yang tersimpan dalam ratusan ribu kitab yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia. Jadi semua itu dilakukan dengan kegigihan yang amat luar biasa. Kegigihan para pengkaji, pencatatnya, supaya memastikan kebenaran dan ketepatan perkhabaran itu terpelihara. Jadi umat Islam tu dia jaga Quran itu sebagai dengan suatu usaha yang bersungguh-sungguh. Dia hafalnya dengan bersungguh-sungguh, dia tulisnya dengan bersungguh-sungguh, pastikan supaya ia tidak hilang. Dan dia itu sentiasa dibaca. Quran itu sentiasa dibaca, dia bukan macam kitab yang lain. Yang orang Qurannya orang awam biasa pun tahu. Walaupun tak tahu maksud. Kalau dia tak tahu semua pun, dia boleh tahu berapa banyak daripada dia tahu Al-Fatihah sekurang-kurang. Dia tahu Al-Fatihah itu daripada Al-Quran. Dia tahu Qul Huwallah daripada Al-Quran, dia boleh ingat. Budak-budak pun boleh ingat. Jadi apatah lagi orang-orang yang memang sememangnya menghafalnya, ataupun para alim ulama yang tugasnya adalah mengajarkannya dan menghuraikan maksud dan isi kandungannya daripada satu generasi kepada satu generasi. Dan mereka lakukan itu dengan penuh gigih. Hadis, dipastikan hadis itu grade-nya yang paling kuat, dinamakan mutawatir. Yang tak cukup syarat mutawatir, maka ada yang dikategorikan sebagai sahih, ada yang kategorikan kurang sikit, namakan hasan, ada kategorikan sebagai hadis yang lemah, namakan dhaif, tapi masih lagi hadis. Kemudian ada hadis yang dianggap hadis, tapi setelah dikaji-kaji didapati ia adalah merupakan perkataan orang lain, ataupun yang direka-reka, yang disandar kepada Nabi, maka dinamakan sebagai hadis maudhu'. Maka itu juga dirakamkan, direkodkan. Siapa yang meriwayatkan hadis ini, nama mereka semua ada. Siapa yang meriwayatkan daripada Aisyah, itu semua kita tahu. Jadi kalau dalam sanad tu ada sebut daripada Aisyah, daripada orang ni, bila cek, orang ni tak pernah jadi murid Aisyah, ada rekodnya. Ada rekodnya. Setiap periwayat itu ada rekodnya, dan dinyatakan pula apakah sifat mereka dan tanggapan para pengkaji terhadap mereka. Dia ni boleh dipercayai ke tidak? Dia ni orang yang kuat ingatan ataupun tidak? Dia ni adakah dia seorang pembohong? Adakah dia ni seorang yang
Kiranya dianalisa kerana seperti yang kita sebutkan tadi, ini mesti dilakukan. Kerana kita nak pastikan perkhabaran yang kita terima itu benar, nyata, bersih daripada keraguan. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam daripada satu generasi ke satu generasi. Tidak seperti agama-agama lain. Jadi nak pastikan sehingga akhir sekali jelas, yakin kepada kita bahawa Islam yang kita tengok, yang kita amalkan pada hari ini, yang kita tahu pada hari ini, tidak lain daripada Islam yang sama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dahulu. Islam itulah. Kita semayang sekarang ni begini, begitulah caranya Nabi kita SAW semayang. Kita puasa begini, kerana itulah yang kita tahu diamalkan oleh Rasulullah SAW dulu. Dia tak pernah berubah. Puasanya begitu, hajinya begitu. Itulah yang kita lakukan. Haji setiap tahun begitulah, dia tempat yang sama, tak ada ubah-ubah tempat. Tak ada kata tahun ni kita buat di Baghdad lah haji, tahun depan kita buat di Kairah. Tak ada macam tu. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi haji situlah. Jadi itu adalah antara bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Islam. Jadi macam mana kita nak jelaskan jelasan yang lebih lanjut tentang perkara itu? Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW telah diutuskan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan baginda telah menyampaikan risalah Islam selama 23 tahun lebih kurang. Jadi baginda meninggal dunia pada umur 63 tahun. Tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh semenanjung tanah Arab sudah beriman kepada baginda. Dan tidak lama selepas kewafatan baginda, tak sampai 100 tahun, Islam telah tersebar jauh ke barat dan ke timur, sampai ke India, sampai ke Spanyol. Dalam masa 100 tahun sahaja. Jumlah sahabat baginda adalah 150,000 orang. Dan daripada 150,000 itu, 120,000 sempat hidup dan mengerjakan haji bersama baginda yang dinamakan Haji Wida. Haji yang terakhir sebelum baginda wafat. Jadi Haji Wida itu adalah 80 hari sebelum kewafatan baginda. Dan di situlah ditanzilkan ayat yang menyatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Allah Ta'ala kata, sampaikan kepada Nabi, beritahu, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, hari ini aku telah sempurnakan. Maknanya Allah Ta'ala memang sudah di dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu. Sempat disempurnakan seluruh ajaran agama. Bukan ada benda yang tertinggal, mati belum sempat nak selesaikan banyak perkara. Tak ada. Itu sudah di dalam perancangannya begitu selama 23 tahun, maka cukup lengkap agama itu ditanzilkan. Tak ada apa dah yang tinggal. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku lengkapkan untukmu segala nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redalah, aku restuilah Islam ini menjadi agama kamu semua, wahai manusia. Jadi itu ditanzilkan dalam peristiwa Haji Wida itu. Jadi dari kalangan mereka yang hadir itu, 120,000 orang itu, puluhan ribu adalah merupakan alim ulama. Kalau kita kata tak semua alim ulama lah, setengah tu mungkin ada yang baru masuk Islam, okey. Tapi paling-paling tidak pun puluhan ribu. Daripada 120,000 sahabat itu, puluhan ribu, katakanlah separuh adalah alim ulama. Kalau tidak separuh pun 1/3, 40,000 alim ulama. Contohnya. Ramai, bukan seorang dua. Ini mutawatir. Jadi mereka lah yang menyampaikan agama kepada ratusan ribu pula manusia selepas pada mereka. Bahkan mungkin jutaan. Dan demikianlah Islam itu disampaikan dari satu generasi kepada satu generasi, sampailah Islam itu sampai kepada telinga kita, kepada kefahaman kita, kepada pendengaran kita, kepada kehidupan kita, amalan kita. Bukan setakat kita dengar, kita lihat Islam itu diamalkan. Masa yang sama ratusan ribu kitab ditulis.
Ditulis. Dan di dalam kitab-kitab itu terkandung sanad, nama-nama periwayat yang bersambungan sehinggalah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin amat teliti dalam memastikan kesahihan perkhabaran yang mereka terima. Kerana perkhabarannya itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka telah mengenal pasti dan merekodkan dengan teliti nama-nama periwayat serta mengkategorikan mereka mengikut martabat masing-masing. Siapa yang sahih, siapa yang tak sahih, siapa yang thiqah, siapa yang tak thiqah, siapa yang boleh diterima, siapa yang ditolak. Jadi maka dengan sebab itu agama Islam telah mencapai tahap kesempurnaan dari segi periwayatannya, iaitu suatu tahap yang tidak pernah dicapai oleh agama-agama yang lain. Kalau agama lain. Bagaimana pula dengan agama lain? Jadi dari segi jalan, maka Nabi Isa itu seperti kita sebut tadi datang 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa pula datang 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi dalam sela masa yang begitu banyak itu, panjang itu, telah berlaku berbagai-bagai perubahan dan pindaan terhadap ajaran agama yang asal itu. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, umur baginda adalah 33 tahun. Dan keadaan baginda amat lemah di kalangan orang-orang kafir yang berkuasa. Disebabkan oleh permusuhan kaum Yahudi, baginda tak dapat menyampaikan dakwah dengan aman. Dan amat sedikit yang beriman. Jadi kaum Hawariyin yang beriman dengan Nabi Isa itu jumlahnya hanya 12 orang. Yang terdiri daripada kaum nelayan yang lemah. 12 orang saja. Dan setelah lama Nabi Isa diangkat ke langit, barulah apa yang dinamakan kitab Injil itu dikumpul. Ada selang waktu yang lama. Selang waktu yang lama. Barulah nak dikumpulkan dan disebarkan ke merata pelosok tempat oleh golongan yang jahil dalam bahasa yang berlainan. Yang menyampaikan tu orang yang jahil. Bahasa pula bahasa yang lain. Nabi Isa cakap lagu bahasa lain, yang dia tulis tu dalam bahasa lain. Maknanya terjemahan. Maka di sana telah berlaku pindaan, telah berlaku perubahan, telah berlaku pengurangan, berlaku penambahan. Akhir sekali timbullah percanggahan-percanggahan yang membingungkan. Kenapa yang ni kata begini, sini pula jumpa kata begini. Dan akibat daripada percanggahan-percanggahan ini, maka timbullah berbagai-bagai naskah kitab Injil. Berbagai-bagai naskah. Ada yang dipanggil King James, ada yang dipanggil apa nama-nama lah, yang terkenalnya King James. Tapi King James itu dalam bahasa Inggeris. Itu terjemahan sebenarnya. Dan berbagai-bagai lagi versi kitab Injil. Maka akibat daripada itu berpecah belahlah umat yang mengikutnya kepada puak dan mazhab. Masing-masing berpegang secara taksub terhadap agama masing-masing, ajaran agama masing-masing. Sedangkan mereka ragu, mereka tak pasti betul ke tidak apa yang mereka pegang itu. Cuma mereka berpegang secara taksub saja. Agama Yahudi pula lebih panjang lagi ceritanya. Kebanyakannya dipenuhi dengan kejahilan. Maknanya dah panjang masa tu, dah sempat terputus, dah tak ada orang tahu dah tentang agama itu. Tiba-tiba ada balik. Jadi berkali-kali kaum Yahudi itu telah dikuasai oleh pemerintah yang zalim. Yang telah menindas mereka, membunuh mereka, mengusir mereka daripada Baitul Maqdis. Maknanya tak aman. Mengusir mereka daripada Baitul Maqdis ke Babylon. Sehingga pernah berlaku, tidak ada seorang pun yang tahu dan menghafal kitab Taurat itu melainkan seorang saja. Namanya Daniel. Habis. Pupus orang yang menghafal, tinggal seorang. Nama Daniel. Dan daripada dia seorang dia lah disalin kitab Taurat itu. Sedangkan pada masa yang sama juga berlaku berbagai perubahan, berlaku penambahan sehingga menimbulkan percanggahan dan juga kekeliruan. Lebih lagi lah berbanding dengan kitab Bible. Ini lagi lama. Dan yang meriwayatkannya seorang. Quran tidak pernah sampai begitu.
Jadi kesimpulannya, jalan yang melaluinya perkhabaran datangnya agama Islam berbanding dengan jalan agama Nabi Isa dan Nabi Musa itu jauh berbeza. Perkhabaran agama Nabi Isa dan Nabi Musa itu penuh dengan keraguan terhadap kesahihannya. Ragu, betul ke tidak? Sahih ke tidak? Berbanding dengan jalan perkhabaran agama Islam yang bersambungan, maknanya tak pernah putus, serta mutawatir,